Tiba-tiba dia boleh cakap macam tu tau. Abang cakap, teruknya. Dia boleh cakap macam tu tau. Punca pasal tidak takkan Azli dengan Lan boleh pakai BMW, boleh pakai Honda Stream. Paling sedih, dah tak lawak dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat pada semua penonton-penonton Kita Gegar. Kita kembali bersiaran pada hari ini dan kita akan teruskan sembang-sembang kita, Tun. Boleh? Betul, saya panggil awak Tun Boleh. Tun. Saya dah tukar nama. So saya Faizal, saya bersama Tun. Saya Tun. So kita hari ini kita akan cuba yang terbaik, bagi yang terbaik untuk kita bawa podcast Kita Gegar pada hari ini. So Tun, tahniah. Dah 4 episod saya rasa awak kekal sebagai host. Mungkin producer boleh pertimbangkanlah payment dia. Boleh sebab mula-mula dulu tolong. 4 episod tolong apa? Kan? Ini macam buruh paksa. Okey. Kita minggu-minggu sebelum ni kita dah banyak kita bincang topik-topik yang sangat-sangat menarik. Dan yang paling menarik kita sembang pasal keputeraan ke bawah Duli Tuanku Sultan Perak. Dan kita bersama dengan Tan Sri Anwar Zaini pada minggu lepas untuk bincang pasal Hari Keputeraan tentang Kesultanan Perak. Dan sangat-sangat menarik. Dan Tun, bukan Tun yang host maksud Bukan. Bukan Saya. Mungkin producer anggap saya tak layak. Tak pandai. Orang Sarawak kata tak pandai. Suka, ya? Okay. So hari ni macam biasa kita Gegar, kita akan bawa lagi cerita-cerita dalam Perak. Dan kita nak bawa figura-figura, legend-legend ataupun orang hebat dalam Perak ni. Anak Perak lah, kita mesti nak, orang kata nak bawa highlight. Alright. So saya nak tanya Tun, masa kecil-kecil you ada childhood memory you macam mana? TV you suka tengok cerita apa? Okay, Zah, aku kecil-kecil aku banyak tengok TV9 lah. Itu paling mainstream lah untuk budak-budak zaman aku. Tengok kartun. Tengok kartun. Cat and Dog. Dora tu sikit-sikit lah. Dora Explorer. Dora the Explorer, bro. Macam saya tengok TV3. Bukan saya promote TV3 sini. Tapi saya tengok TV3. Dan setiap malam kita ada sitcom senario. So nak cerita pasal senario kau tahu dekat Pekan tu ada satu panggung wayang lama. Aku tengok cerita senario dekat panggung wayang lama Cina tu dengan mak aku. Tahun 2009 masa tu ada cerita senario. Masa tu ramai beratur tiket. Masa tu RM5 kot tiket masa tu. So itu ialah cara memori aku lah. Nak tengok TV3 kita ada sitcom senario. Dan masa tu daripada filem-filem. So hari ni kita nak sembang pasal senario. Dan hari ni kita bawakan salah seorang ahlinya. Aku nak cerita kat kau. Sebelum kau nak masuk ahli-ahli senario. Aku tak sabar. Tapi aku ada satu memori pasal senario ni. Okay. Aku tengok senario ni, aku notice lah. Aku notice senario ni dia through filem. Filem, betul? Banyak filem. Aku through filem. Antaranya filem apa kau tengok? Senario XXX. Aku ingat watak satu. Apa? Zaragon. Dia ada spaceship, bro. Dia alien, zaman tu. Alien, dan dia ada wak. Azli jadi wak masa tu. So banyak sangat. Tapi aku paling suka filem Roti Canai masa tu. Aku lupa lagi senario kot. Filem pasal Roti Canai. Dan salah seorang pelakon utamanya ada dengan kita. Sama kita lah. Ya. Nak cerita, mereka ni di tahap kegemilangan. Nak bagi tahu. Tak ada aku rasa pelawak yang dekat Malaysia yang ada pencapaian macam mereka. Mereka ada filem sendiri. Betul. Mereka ada album sendiri. Mereka ada tour konsert live sendiri. Aku masih ingat live Scenario at Singapore rasanya. Saya beli CD tu. Kakak saya ialah pecinta senario dulu. Saya tukar tampal gambar kat almari. Family saya memang support senario. Sebab dengarnya seorang tu dia budak Sengokam. So hari ni kita bawakan tetamu istimewa kita. Orang Perak, one and only legend kita. Betul. Abang Wahid Senario. Silakan bang. Assalamualaikum bang, sihat? Waalaikumsalam. Assalamualaikum balik. Okey bang, abang sihat ke bang? Alhamdulillah. Cuaca panas kat Ipoh sekarang ni. Panas. So suara kita pun tak panas juga. Kejap hujan, kejap panas, kejap panas kan. Sampai patutnya ada benda yang kita patut raikan. Ada pesta tu pun tempat dikenselkan. Ada masalah sampai banjir semua kan. Tapi itulah biasa. Tapi
banyaklah tahun ni kalau cerita pasal cuaca lah. Jangan cerita belah kan. Cerita banyak benda yang kita tengok kejadian alam kan. Betul. Banyak berubah. Abang ada kawan abang tu kerja bahagian GPS, dia jaga bahagian hujan turun bila. Dia akan beritahu, bang, minggu depan hujan bang. Sebulan. Tapi bila tengok benda tu tak jadi. Panas. Dia reverse benda tu ya. Kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan benda Betul. tu. Maknanya teknologi dah ada dah ni kan. Ya. Tapi Tak boleh mengalahkan. Tak boleh nak mengalahkan. Kuasa Allah. Pasal kita dah confident. Minggu depan hujan, kita standby. Rasa tersekirak. Okay bang, kita balik kepada Abang Wahid. Ya, tapi apa pun abang nak ucapkan terima kasih banyak pada Kami terima kasih kat abang. Kita Gegar podcast kan. Sebab apa boleh panggil abang lah. Sebab abang antara ini podcast yang pertama abang dalam. Betul. Kat yang banyak-banyak podcast kan. Ini yang abang dapat ni. So, abang first time lah dipanggil. First time dipanggil podcast memang. Pasal lagi tu abang memang pemalu bang. Siapa yang Irfan ni? Irfan rasa yang Irfan yang call abang. Abang rasa nak tolak pasal benda tu. Pasal abang podcast ni dengan in person punya program lebih kurang je. Cuma bila on air punya TV punya program dengan apa orang panggil ni kecil-kecil podcast ni OTT macam ni kan. Dia lain sikit lah kan. Maknanya ni kita boleh berdirect kan. Betul. Jadi beza banyak dia punya ni kan. Jadi abang pun nak merasa lah macam mana. Tapi bila hari ni abang sampai, wah rugi aku tak datang rupanya. Terima kasih bang. Pasal apa tu, abang rasa satu dunia baru lah bagi abang kan. Dan abang selalu terfikir benda ni tu kan. Abang selalu cakap budak-budak zaman sekarang yang banyak yang berjaya ada korang best korang. Kan? 40 ke bawah ni. Kebanyakannya bukanlah jutawan lah, orang berjaya lah. Tahniah lah abang ucapkan. Sebab apa korang build up diri korang sendiri dengan jenama korang sendiri. Kan? Itu keistimewaan zaman korang kan. Abang yang banyak macam John Lemon. Itu best korang lah. Itu best korang tu. Yang build up apa tu. Dan abang terbayang kata-kata ada pernah Rasulullah kan, atau kata lagu Quran kan tu, atau kata-kata orang hebat kan, kita nak tengok generasi akan datang, kita tengok hari ni. Mana hari ni. Tahniah. Abang harap korang istiqomah apa yang korang ada. Terima kasih lah bang sebab datang ke podcast kami. So kita nak cakap pasal Abang Wahid. Abang Wahid sekarang saya sudah masuk 50 ke belum? Tahun depan 50. Abang sekarang 49. So mungkin ramai tak tahu pasal Abang Wahid ni tu. Saya pun nak tahu sangat pasal Abang Wahid. Saya kita tahu. So Abang Wahid asal Ipoh, mungkin abang boleh ceritakan sikit pasal abang besar di mana. Tapi macam ni, abang tak suka nak bercerita. Abang kalau boleh korang baca. Baca lagi bagus. Korang pergi buka Google, cari majalah URTV ke Mangga. Ada gambar abang posing masa tu. Posing tepi kolam dah tentu dia. Abang antara artis yang handsome masa tu. Oi, dah tentulah. Rambut tepi tu. Rambut belah tengah. Tak, kebetulan. Putih. Pasal apa? Jawline dia bang. Jawline dia tak boleh kalah. Tak, bukan bro. Ada jawline lah. Abang macam tak percaya. Pasal apa? Zaman tu orang nak jadi seorang pelawak ni satu benda gila tu. Kan? Jadi pelawak orang masa tu nak jadi, masa tu cerita Sembilu, apa yang cerita cinta-cinta semua nak jadi macam Aman Graseka, nak jadi Sidi Orazan, nak jadi Awi. Jadi tiba-tiba kita yang adalah rapper sikit Allah Ta'ala bagi kan. Tiba-tiba kita pula nak jadi pelawak kan benda tu kan. Itulah orang kata rezeki. Start bila abang terfikir jadi pelawak tu? Abang sebenarnya abang kehidupan abang, ini cerita kehidupan abang. Abang sebenarnya kehidupan abang bidang terjun. Benda macam kau cakap tun lah kan. Banyak episod. Hari tadi pun kau cakap apa pun kau sama juga. Faizal dengan Tun kan. Faizal pun sama juga. Bidang terjun juga. Cuba abang macam tu sebenarnya adik. Sebab apa? Abang kehidupan abang, kalau abang selalu cerita ke orang, memang abang lebih kepada aktiviti abang, aktiviti sukan abang. Abang lebih pada kayu basikal. Itu life abang sebenarnya. Abang lebih pada kayu basikal kan. Jadi seorang pelawak ni satu benda yang bidang terjun bila Pak Ia dengan Hamdan ajak abang. Pak Ia ajak abang untuk bersama dengan mereka untuk masuk sinaran pasport Pak Ia. Sinaran pasport Gelangan tahun 95. Jadi masa tu abang dengan Pak Ia satu tempat kerja dekat SUK, Kumpulan Selendang Perak. Oh, maksudnya abang kerja SUK je dulu. Abang kerja SUK. Penari je lah. Penari kebudayaan Perak. Kami kira Kumpulan Selendang Perak ni dah lama dik. Sekarang ada lagi. Sampai sekarang dia dah lama, daripada awal 80-an ke ujung 70-an dia dah ada dah Kumpulan Selendang Perak ni. Dia yang bawa Perak merata dunia. Betul. Cuma rezeki abang tak dapat.
pergi overseas bawa apa kebudayaan Perak ke seluruh dunia. Kalau Pak Yah ada masa. Kalau korang cerita, saya dapat panggil Pak Yah untuk podcast ni, rasa untuk cerita dia punya bersama KSP je dah habis dah satu episod rasanya. Satu episod. Pasal KSP. Pasal dia berjalan merata dengan KSP. Pergi Itali, pergi sana, pergi sini. Tapi masa abang tak masa. Pasal abang period abang pun tak lama. Sebab abang masuk dalam 94, 93, 94, 95 abang dah masuk sinaran. Lepas tu kami dah buka ke Kuala Lumpur kan. Jadi itu mulanya. Jadi abang dengan Pak Yah satu tempat kerja di SUK, di Kumpulan Selendang Perak. Jadi Pak Yah dia satu hari tu sinaran datang buat uji bakat di Ipoh. Dan Pak Yah mungkin Hamdan ajak Pak Yah. Pak Yah mungkin tak berani berdua. Kan? Jadi Pak Yah cakap try ajak Wahid. Tapi ada info terkini pula sebelum abang pula, ada Pak dengan cerita Pak Yah ada ajak satu abang ni, bapa pada Razman, seorang pelakon. Razman pelakon apa, ada budak Ipoh. Baik-baik orang juga Razman tu. Razman tu cerita, abang kalau bukan abang, bapa saya tu. Pasal bapa saya tak nak, pasal brother tu polis. Tapi dah memang rezeki abang tertulis kat situ kan. Untuk pergi. Mungkin tu yang Pak Yah ajak abang. Bantulah. Tapi atas basic kami, kebetulan, benda tu kebetulan, sebelum kami nak bergerak, kami nak pergi ke audition sinaran tu, kami ada buat persembahan dekat Ipoh Parade. Bulan puasa. Ingat tu 95 dah di Ipoh Parade. Dah dah. Ipoh Parade tahun 91. KSP buat persembahan di dekat Ipoh Parade. Kami buat persembahan dekat Ipoh Parade. Lama sangat. Lama kan. Jadi kami ambil basic daripada persembahan kami dekat masa tu, bawa pergi ke, sebab Pak Yah cakap kita dah ada pengalaman dekat Ipoh Parade ni. Aku rasa kita boleh bawa cerita kita ni. Cuma tambah watak Hamdan je. Kan. Itu masing-masing pula. Macam abang confident, macam abang bidang terjun, aku duduk tepi penuhkan pentas, tak apa. Jam muka pun tak apa. Jam muka pun tak apa. Memang itu daripada dulu sekarang. Jam muka je lah kan. Itu abang confident pasal Pak Yah ada. Pasal Pak Yah kita, abang dah biasa dengan Pak Yah kan. Habis tu Pak Yah boleh mengajar berlakon. Lepas tu Hamdan, arwah Hamdan, suara dia memang kelas. Nyanyi. Suara dia memang kelas. Abang kalau diberi peluang untuk gegar berganza lah, kata senario diberi peluang untuk gegar berganza, abang akan tolak. Abang akan tak arwah Hamdan dengan Azli. Sebab suara dia pun suara dua orang ni memang sedap. Paling sedap dalam senario abang cakap. Nombor 3 Yasin. Kan. Yang lain semua rosakkan mikrofon. Abang nombor apa? Paling last apa? Abang lah. Zuhud lah. Bukan Zuhud ni. Pasal orang takut dengan abang. Pasal suara abang pitching tinggi. Rosak mic orang, rosak speaker orang. Itu masalahnya kan. Itu bermula pada situ. Masa masuk sinaran pasport tu, keputusannya masa tu sampai keputusan dia, kita jangan cerita keputusan ni. Kita cerita perjalanan dia. Macam mana bang perjalanan? Bukan senang zaman dulu nak pergi KL. Orang kampung kadang-kadang buat kenduri nak pergi KL. Masalah abang dengar kita dekat Gegor kan, tapi abang cakap macam KL pula kan. Kau nak cakap Perak bang. Itulah. Abang kan duduk Perak FM. Perak FM. Itulah abang nak cerita. Ketuk koma je. Nasib baik mengingatkan je. Pasal apa? Gegor ni abang segmen abang hari Isnin. Gegor pagi Perak FM. Kena pula korang panggil kita Gegor. Ada kena-mengena pula tu kan. Dia ada kena-mengena. Kita Gegor, makna one day abang kena ajak korang juga kan pergi. Saya tak payahlah. Segan lah. Orang tak kena saya. Apa nak segan? Kita kena beritahu. Macam abang cakap, korang ni satu generasi yang baru yang korang kena ke depan ni. Cerita pasal senaran tadi. Perjalanan senaran tadi. Okey, perjalanan senaran tadi. Perjalanan senaran tu yang paling menarik. Bukan dia punya cerita naik bas tu. Dia punya cerita pasal kami masuk audition. Okey, masa kami masuk audition tu, abang ingat dekat hotel Shuen Ipoh. Shuen sini lah, depan Ipoh Parade kan. Belakang ni. Belakang je. Ni. Shuen, belakang ni. Hotel Shuen. Okey, Shuen. Okey, bawah tu ada dekar, disco. Jadi dia audition buat dekat situ. Macam biasa masuk je, laju je ya. Kamu jangan buat persembahan kat situ. Kamu budak rapat jaya betul kan tu. Jangan cerita. Edit. Okey. Pergi kat audition. Kita tak pernah pergi, Dik. Pergi dengan gabra dia apa semua cukup. Alhamdulillah lepas. Sebab abang rasa kena abang mungkin kami pergi preparation, kami pergi dengan kami punya karakter, dengan suara Hamdan, jadi pergi. Okey, lepas peringkat pertama. Peringkat kedua. Peringkat pertama orang ramai keliling. Peringkat kedua yang paling menarik.
kan. Peringkat pertama, peringkat kedua tinggal kami peserta dengan juri di depan. Okey, juri cakap standby. Korang layak. Korang pergi final katanya. Dia masih peringkat 2 masa tu. Mula dekat bawah dekat dekar, peringkat kedua dalam sebulan 2 tu dekat atas pula. Maknun perjalanan tu dah nampak dah, tapi ya dengan tidak je kan. Bila sampai bila kita dah berjaya kat situ, masuk pula minggu pertama di TV3, saya langsung kami menang. Mingguan tu kami menang. Nak tunggu separuh akhir. Jadi masa kat minggu pertama tu, lepas menang tu, nak pergi ke separuh akhir, nak pergi ke final, producer dah bagi tahu korang juara tahun ni. Setting ke? Takkan setting. Apa tak tahulah. Kita dah memang tak, mungkin dia nampak. Dia tengok bakat lah. Tengok bakat, dia tengok preparation kita. Dia tengok preparation apa semua kan benda tu kan. Itu yang macam kat satu benda yang yelah, bukan cerita naik bas lompat, tak ada. Tapi cerita dia punya perjalanan tu. Producer tu macam dah book kami tau. Abang ingat sampai sekarang producer nama Fazli Nizar Zakaria, orang Perak juga. Orang Perak juga. Orang Tanjung Malim, tak silap abang kan. Dia dah macam kita pun kita tahu diri kita macam mana kan. Tapi dia dah nampak, aku jamin korang champion tahun ni. Aku jamin korang champion tahun ni. Alhamdulillah sampai ke final minggu separuh akhir. Masa tu kita bukan macam sekarang Raja Lawak apa semua duduk satu minggu tak ada. Kita akan stay siapa markah tertinggi sampai nak nunggu ke pusingan separuh akhir tu, dia akan stay duduk kat situ. Jadi kami alhamdulillah kami stay duduk sampai separuh akhir. Dan separuh akhir alhamdulillah kami dapat pergi final, dan final masuk jin 3 ekor. Watak 3 jin masa tu Tapi watak 3 jin tu pun mula-mula ada masalah juga. Pasal apa? Mula kami nak buat, sebab baju dah siap. Baju tu semua handmade semua buat sendiri. Itu kreativiti Pak Yah lah. Telinga dia buat sendiri. Kami buat sendiri. Telinga kecuali yang botak tu. Botak tu daripada TV3 punya makeup artist. Dia buatkan botak dia. Kami tak boleh botak lah. Pendek rambut sikit, buat makeup botak tu. Tapi telinga tu semua idea Pak Yah. Macam dia orang teater. Dia orang teater. Abang orang basikal apa aku tahu kan. Tengok dunia je lah aku tahu kan. Dia buat bentuk telinga, bentuk kembar je. Semua handmade gila je. Baju tu buat daripada guni gula. Dulu kan guni yang pakai tali jut kan. Guni coklat tu. Kita orang spray buat. Memang orang kata tak melibatkan orang lain. Kami sendiri yang buat benda tu. Buat yang orang ni kulit rimau, orang ni kulit kuda belang, orang lagi satu kulit apa ke lupa kan. Tiga-tiga semua buat sendiri. Dan kami bajet nak buat orang cakap orang zaman batu. Tapi masalahnya bila nak buat orang zaman batu, tak ada dialog lah. Akan cakap bahasa Melayu pula. Jadi kita termati kat situ tau. Apa kita nak buat? Yang tiba-tiba bila kita dah siap, masa tu kami punya koreografer ada kat situ, Cik Karim, koreografer KSP masa kan, jurulatih kami. Dia kata, korang dah buat macam-macam. Pasal minggu pertama kami jadi anak beranak, 3 adik kan. Minggu kedua jadi orang gila. Baju orang gila tu pakai baju hospital bagi betul tau. Hospital bagi Tanjung Rambutan ni baju. Itu yang dia punya vibe tu betul-betul jadi orang gila kan. Betul. Sampai sekarang abang tak pinjam-pinjam lagi. Tak pulang-pulang lagi. Berapa lama dah tolong jumpa Abang Wahid lah. Tak boleh pulang ke hati kerajaan. Tolong blacklist. Tak apa, tak payah. Mereka dah pakai baju lain lah. Jadi setiap minggu tu kami ubah. Jadi bila jurulatih kami cakap, korang dah buat macam-macam lah. Setiap minggu korang dah jadi. Apa salah minggu terakhir ni korang pakai smart, bukan macam stand up comedian lah kan. Habis kita, kau dah penat-penat. Anda penat-penat. Korang dah penat-penat buat baju pun semua, buat telinga. Tiba-tiba nak buat apa cerita lari dia punya. Satu dah penat. Kita tak hargai kerja kita yang awal tadi. Nanti tak ada. Itu tak tentang kawan. Kita buat cerita jin lah cakap kita kan. Pasal jin bang? Jin. Serius lah? Ya, tak ada. Tak, jangan serius sangat. Final tu Abang Wahid pegang watak jin. Jangan boleh share sikit pasal jin. Ya, cerita pasal jin tadi kan. Kau bayarlah kita macam cerita. Kita dah dah macam-macam buat kan. Tiba-tiba nak stand up comedy. Abang tak macam penat buat baju tu apa semua kostum kan. Semua kostum tu.
Tiba-tiba nak ini kan. Kali tu cakap kita buat cerita jin. Cerita jin tu pula ada cerita dia. Abang cakap kat diorang. Abang itu je idea abang bagi dekat arwah Abang Hamdan dengan Pak Ia pun. Yang lain dia punya elaborate. Bukan jual muka je lah Ada bagi idea Itu ada bagi function. Dengar tu ada function Ada function juga. Abang cakap pasal benda ni abang ingat zaman sekolah bang. Okay. Kan? Kalau tak tahu lah zaman sekolah aku masa naik tingkat 4, tingkat 5 rasanya. Dia dah subjek agama. Dalam subjek agama tu dia ada kisah jin. Okay. Kan ada kisah jin. Jadi masa tu abang cerita kat dia pasal cerita jin ni pula, kisah ni turun-temurun daripada setiap budak yang nak naik tingkat 3 tingkat 4. Budak tingkat 4 akan cerita ke budak tingkat 3. Nanti korang akan belajar ni pasal jin kan. Dan paling betul orang bayang kisah punya bermula pula. Ceritanya sini pasal ada satu budak sini abang, budak tingkat 4 tu. Dia kata, Wahid, kamu nak tahu tak, tadi kami agama subjek agama kisah bab jin. Tadi ada man ni, dia boleh tanya kat ustaz, Ustaz, jin yang paling glamour jin apa ustaz? Garuk kepala ustaz, mana ada jin glamour kan? Betul ustaz, mana ada jin glamour? Ada ustaz. Apa? Jin apa? Jin Samsudin. Dia bukan penuh confident ni kan. Malah dia buruk betul. Dia buruk memang. Siapa nama dia? Apa dah lupa lah. Agak dia masih hidup dah, sihat tu badan lah. Kan? Dia jadi itu ceritanya punca. Ilham dia mula macam tu. Jadi itu Pak Ia pun dengan arwah Hamdan boleh terima lah benda tu. Jadi itu yang dia kembangkan lagi cerita tu buat. Dan kau nak tahu tak benda tu abang cakap ialah make perfect practice make perfect. Wow, payah tentang apa English education tu penting dah. Practice make perfect. Benda tu betul. So kami daripada hari pertama kami dapat je skrip tu, siap je skrip tu. Kalau skrip tu ada 500 patah perkataan, 500 patah perkataan tu kami tak tinggal pun satu pun. Melainkan ada penambahan. Itu je. Tapi yang rangka yang ada, memang itu kami tak tinggalkan. Daripada Ipoh, selepas kami dah siap apa semua tu, kami mula start training. Daripada Ipoh, sampailah kami pergi ke Kuala Lumpur. Sampailah hari nak pergi ke final, kami tetap bercakap, takkan cakap lain. Cakap berkaitan dengan skrip tu saja. Jondan, kamu ini, aku ni, tetap takkan lari benda tu. Dan benda tu hasilnya itulah yang kau tengok. Persinaran pasport kegemilangan tahun 95, kumpulan Serba Salah jadi juara dengan daripada kata-kata training make perfect. Betul tak? Practice training aku cukup sekali je kak. Perfect. Benda tu. Betul dek. Itu pasal abang tengok Mr Bean, rancangan Mr Bean tu, dapat tengok behind the scene dia kan. Dia pun tak terlari daripada praktis latihan. Latihan penting. Latihan. Bahasa Melayu. Boleh jadi muji. Benda senang. Latihan. Benda tu betul dek. Benda tu betul. Itu yang kami rasa lah, yang abang rasa, abang arwah Hamdan ke Pak Ia yang kami lakukan. Benda tu memang betul. Tak berhenti ni buat cakap macam tu. Walaupun abang dalam bilik air, dengar je Hamdan kan cakap, Jin, kamu dia. Kita masa tidur sahut. Otomatik sahut. Takkan sahut jawapannya lain. Tidur. Tak tahu tak perasan pasal tidur. Mungkin lah kan. Sampai terbawa. Pegang watak tu. Ke bilik air. Tapi dia punya kelebihan dia kat situ. Pasal orang tak nampak dia punya tak ada. Dia tu tam. Masa 3 minit tu kita guna tu sampailah masuk lagu. Nama kumpulan Serba Salah masa tu? Nama kumpulan Serba Salah. Orang tak bagi tahu daripada awal Serba Salah. Kenapa dalam banyak-banyak nama kan? Kenapa Serba Salah? Okey, Serba Salah tu sebenarnya nak sedapkan sikit lah. Sebenarnya kami nak letak nama Raban Tebin. Sebab bila Serba Salah tu tak komersial. Tak komersial. Itu betul Serba Salah. Pasal kami pun nak pergi ke tidak, nak pergi ke tidak. Confirm ke kami nak pergi. Betul ke kita nak masuk ni? Jadi Serba Salah nak mengadap benda dah. Jadi terus lekat nama kumpulan Serba Salah. Okey, itulah asal usul macam mana Abang Wahid mula jadi artis. Lepas tu tertubuhnya senario. Hasil daripada di kalangan peserta-peserta sinaran pasport juga. Betul. So
abang masa tu antara macam cerita tadi lah, memang dari awal lagi orang nak lock dah kepulan serba salah ni. So macam mana boleh tubuhnya ahli kepulan senario? Macam mana nama senario tu boleh wujud? Okey. Siapa ahli-ahli asalnya masa tu? Mungkin abang boleh ceritakan sikit. Okey, dia macam ni kumpulan senario ni sebenarnya dia tak ada hala tuju lagi masa tu. Bila kami tahun 96. 95 kami juara. 90 belum. 96 pun belum bermula lagi rasanya. Dia penghujung 96 ataupun 97. Baru ada senario tu tahu, tak silap. Mesti abang tak berminat nak ingat benda-benda ni semua sebab ada janji dalaman benda jadi. Tak ada bukan isu dalaman, memang abang jenis macam tu. Pas-pas melainkan kisah cinta tak boleh. Boleh dengan cerita cinta, dengar lagu Tersingkaplah tirai cintaku yang dulu. Automatik teringat duet lama. Abang Wahid ada lagu duet dengan Isha. Ya betul. Saya sempat dengar tadi. Lagu baru tadi baru tadi sial dia. Kau jadikan ringtone. Okey, senario okay. macam mana? Cerita senario ni dulu, kami ni digabungkan oleh TV3. Masa tu macam dalam masa tu resident artis tu Samsul Raurau. Farouk Husin. Samsul Raurau dia juara tahun 94, sinaran 94. Setahun sebelum. Ya, tahun sebelum kami. Raurau barunya. Lan Pek naik juara tak silap ke nombor 3 macam tu lah. Jadi lepas tu Iwan jadi Dasri. Lepas tu Farouk Husin. Itu yang batch pertama. Tapi Farouk Husin dia tak masuk sinaran. Dia pengacara sinaran. Dia pengacara sinaran. Dia masuk, dia kata dia masuk sebagai peserta sinaran, tapi dia diberi peluang untuk jadi host. Rezeki dia jadi kan, mungkin education dia punya apa orang panggil pengalaman dia, cara apa dia bercakap kan. Dia pramugara sebenarnya, tak silap bang. English education. TV3. Jadi dia mau bagi dia jadi host untuk sinaran, dan dia termasuk sekali lah dalam resident artis tu. Lepas tu kami senario, kami sebesalah 3 orang, Abang dan Ilya. Lepas tu Azli ni dia kalau ikutkan dia bukan nombor 1, bukan nombor 2, nombor 3, dia nombor 4 ke nombor 5. Tapi sebabkan dia punya suara dia tu sedap. Suara dia menyanyi tu sedap, rezeki dia lah bersama dengan kami. TV3 panggil dia untuk jadi resident artis. Jadi resident artis TV3. Bayar bulan, gaji bulan dik. Gaji bulan. Berapa bang masa tu? Masa tu tak cerita lah, sedih dengar. Sebab dulu RM5 pun besar. Tapi masa tu dia punya RM5 besar, dah duduk Kuala Lumpur dik, duduk Ipoh lain. Kan? Adik kita cerita balik pasal apa? Senario tu kan. Okey. Kami pun tak tahu nak buat apa. Yang semua dah ada ni. Mula kami ditugaskan untuk buat lagu raya. Projek pertama, ingat lagi, projek pertama kami berkumpulan ni dengan lagu raya untuk resident artis ni lah. Ambang Klasik ni pun tak ada lagi kami, sebab Ambang Klasik ni satu label anak syarikat TV3 untuk bahagian recording artis. Masa tu belum ada lagi Ambang Klasik ni. Jadi kami buat album sinaran ke apa. Jadi bergabung menyanyi dengan pembaca berita. Zakia, Anas, lagi Kamarudin Mapi. Kamarudin Mapi. Betul. Aku petik. Kalau ada tengok dia album sinaran. Mahathir Lokman. Mahathir Lokman tak ada. Tak ada. Kamarudin Mapi dia ada satu lagu dia rasa je dia ada lagu ramai-ramai kan. Jadi kami untuk buat itunya. Tas kami yang pertama masuk. Selain pada berlakon cerita masa tu, kalau cerita komedi ni top dengan cerita Azwan Ali lah. Sambal lah apa masa tu. Jadi apa nak jadi dengan dia orang ni? Kita dah bagi dia makan gaji ni, kita dah bayar gaji dia, tapi dia apa produk dia nak buat ni? Jadi TV3 cabar kami. Korang kena set up lah satu benda. Korang kena buat tunjuk pada kami. Tidak dah nampak ada jalan keluar. Kau nampak lift tu, kau tekan G, kat G tu ambil kiri, nampak pintu besar. Pintu besar tu pergi kat pintu cermin tu dibuka sendiri tau. Lepas tu kat depan tu jumpa pintu gate besar. Kau nampak kan? Kalau nak naik bas belah kiri, nak naik taksi tunggu kat situ. Dia macam tu lah. Berdalam tu kan. Jadi kita pun fikirlah apa benda nak. Okey. Masa tu terlibatlah kebetulan alhamdulillah ni Sarjan Jamil. Orang panggil kena ada Sarjan Saji. Dia terlibat sekali dengan kami.
dia pun tak tahu nak ke mana. Sama juga. Posisi dia dekat situ, masuk ke TV3 tu, tak tahu ke mana pun. Jadi kebetulan dia pun berminat bersama dengan kami. Brainstorming dekat pejabat TV3 semua, dekat apa Bina Mesyuarat, dekat entertainment tu, apa Jabatan Hiburan TV3 tu. Brainstorming. Sebab dia nak satu benda ni, takut ni apa nak jadi. Tu brainstorming. Tercetuslah benda ni. Dan antara konsepnya tu pasal abang apa taklah nak cakap abang kata kita pula ini kan. Tapi antaranya kita pasal abang ingat pesan kawan-kawan abang di kampung, budak Sungai Rokam, geng Boyan Sungai Rokam cakap. Oh, geng Boyan Sungai Rokam. Sampai sekarang legend geng Boyan Sungai Rokam. Yang Sarjan tadi tu. Dia orang mana bang? Dia orang Tepin abang. Tepin ke Kuala antara dua tu. Sarjan tu. Dia tu kebetulan dia serasi dengan kami. Jadi kami pun sepakat join kali kami. Padahal dia ni sepatut jadi audio dekat TV3 tu. Tapi tak tahu apa masalah apa, mungkin abang tak ada buat cerita abang tak tahu. Jadi dia bersama dengan kami. Dia bersama dengan kami, ataupun mungkin management suruh dia bersama dengan kami, tak tahu kan. Dia bersama dengan kami, brainstorming lah. Itulah cerita. Dan abang pula yang terjadi pula konsep senario tu konsep bukan nama konsep senario yang berubah-ubah setiap minggu tu punca pada pengalaman jugalah. Pasal rupanya kawan-kawan kat kampung dah seronok dengan kami punya style. Yang masuk senaran tu minggu ni lain, minggu depan lain, minggu ni lain. Jadi tu yang ingatlah arwah Ijat Kodok, nama dia arwah dah kawan tu Kodok tu Ijat. Orang Boyan. Wahid. Kena buat macam tu. Kena buat yang ni macam yang punya masuk senaran tu. Kalau apa-apa lepas ni, tiap minggu ni. Kena buat kan. Slang dia lain. Kena buat ni kena. Pasal best kalau macam tu. Kalau sama nanti tak soal kan. Lepas tu betul juga. Sebab apa masa tu kita nak lawan, kalau dengan wataknya watak yang sama, kita nak lawan Pimai-Pimai Tantu lagi. Oh, masa tu ada Pimai-Pimai Tantu. Ya, kita nak lawan Pimai-Pimai Tantu ni. Maksudnya kau menaik sezaman lah. Pimai Tantu lagi otai dia. Lagi awal. Kau lah maksudnya time tu you nak kena beat Pimai-Pimai Tantu lah. Nak kena beat lah. Nak cakap beat tak syok lah. Tapi kita nak kena sama dengan dia lah. Pasal depa seiring. Pasal beat ni tak pasal nak beat ni, bila nak cerita nak beat ni tak terlawan diorang. Diorang dah main lama dekat sitcom kan. Sabri Uno, Imuda, apa Ahmad Busu, apa semua kan. Dia pun terlampau lama. Jadi abang cakap, apa kata kita buat episod ni lain, episod minggu depan lain, episod ni lain kan. Pasal ambil pengalaman kata-kata pada kawan abang kat kampung. Pasal itu antara sebab mereka yang menonton kita, bukan kita menonton kita. Jadi kita kena dengar yang orang yang melihat kita kan, mana fans yang baik. Macam fans macam fan lah. Ada okey, semua setuju. Setuju. Pasal lagi satu, abang suka tengok cerita In Living Colour tau. Kalau kau tengok, kalau balik kan kau tengok search kat ni kan, In Living Colour. In Living Colour ni kalau dekat Malaysia dia gaduh-gaduh pun buat situ. Jangan gelak ke, ada buat macam tu. Tapi In Living Colour ni mati sikit lah. Pasal dalam masa setengah jam tu 15 minit cerita ni, 15 minit ke ataupun 10 minit cerita ni, 10 minit cerita ni, matilah kita. Pasal kita ni kan macam cerita Jangan Ketawa tu. Jangan ketawa. Yang konsep Jangan Ketawa kan dia jadi kita ambil konsep minggu ni lain, minggu depan lain, minggu depan lain. Tapi tak tahu nak bubuh nama apa kan. Tak tahu nak bubuh nama apa. Bincang-bincang masa tu Samsul semua ada dalam grup tu. Lepas tu balik besok Samsul datang, jumpa balik. Samsul cakap, okey aku dapat satu ni hadiah, nama tu senario. Abang Samsul kau yang bagi nama. Ya, dia yang bagi nama di senario. Pasal dia dah kaji. Sebab apa kita hari ni lain, besok lain. Jadi benda tu bukan senario kan, dia satu kisah apa kejadian lah, senario kan. Dan senario pula, ayat senario tu pula bila dah pakai sampai bulletin utama pun pakai. Satu senario berlaku di kejadian. Dia jadi nama komersial. Dia jadi sampai tahap macam tu lah. Dia tak rugilah Samsung. Mungkin dia solat sunat, buat solat istikharah ke apa semua, malam tu dapat petunjuk, dapatlah nama senario. Dan semua setuju. Macam benda tu kenalah dengan konsep kita tu. Itu punca senario tu. Punca daripada itu tahun 96, hujung 96 sampai 7 awal. 97 abang tak pasti, abang dah lupa lah. So episod pertama masa tu tahun 97. Episod dengan ahli-ahli kumpulan yang tadi lah, Abang Samsul. Samsul, Farouk,
apa Iwan ada, Iwan tak ada sebenarnya. Tapi ni yang Abang Wahid, Abang Azli, Abang Ilya, arwah Abang Ramdan. Samsul, Lam Pepet, Farouk pun tak ada. Abang Lam Pepet pun sekali lah time tu. Ada sekali lah. Pasal dia naik juara tahun 90. Yang before that 94. Michael Jackson. Michael Jackson. Dia ni. Cuma nombor 3 tak dapat masuk. Pasal nombor 3 tu India tu Jaya kena dia main drum pakai kuali apa semua tu. Itulah cerita senario tu berlaku kat situ lah. Dan first episode tu Rajin Adik Rajin. Dan kami ambil konsep nak nampak lain, kami ambil konsep macam cerita Tiga Abdul. Ambil konsep Tiga Abdul kan ada tukang cerita. Inilah kisah apa. Abang jadi tukang cerita tu. Tu. Mana bermula pada situ lah. Live ke masa tu ke rakaman? Live recording. Ada penonton lah. Ada penonton tapi tak ramai lah. Pasal masa tu tengah baru keluarga dan sahabat-sahabat terdekat. Keluarga masing-masing lah. Keluarga masing-masing dan sahabat-sahabat terdekat. Tapi dia enak juga. Okay, saksikan rakaman apa semua. Ada juga tapi tak ramai. Pasal masa tu studio tu kecil lagi. Studio CTV3 tu. Situlah studio muzik-muzik. Situlah studio apa semua kat situ. Melodi apa semua kat studio tu. Studio sinaran dan situ jugalah studio sinaran kami, kata silap kami. Pasal studio C yang first recording dekat ni. Sinar Rajin Adik Rajin tu. Tu punca. Itulah cerita senario sebenarnya. Bermulanya senario. Tapi abang ada baca baru ni kan, yang Samsul kata ayat senario tu daripada perkataan senang Rio. Kan? Tapi kau tak silap abang, ayat senario tu dulu. Kemudian baru senang Rio tu. Pasal apa? Kami ni pantang jumpa dik. Pusing. Buat ramai suka buat ramai. Tengok abang seorang pun tengok dah macam mana keadaan kan. Susah nak kawal apatah lagi abang Lan tu. Saya tengok video abang yang kena kontrol abang Lan tu. Gitu. Kena. Tujuh lagu. Tujuh lagu tak habis lagi dia. Jadi apa kami ni memang tak boleh jumpa dia. Bayang sampai tahap macam mana tu senario ni. Naik flight memulai studio senario sampai tahap mula macam tu. Senario last kali sampai tahap bila senario dia tahu dapat senario naik flight je kan, semua jenis. Pasal apa jangan layan? Kalau layan jahanam flight kita ni. Kan dia sampai tahap macam tu tau. Pasal kan dia orang kan kan depa kan dah tahu apa siapa nama passenger kan dah ada kan. Sekali Abdul Wahid Muhammad, Mazlan Haji Ahmad, Saiful Azli Jaafar. Jangan flight kan. Boleh duduk sebelah pilot lah kita orang dulu. Steady. Tanya Lan mana? Kat depan dengan pilot. Apik mana? Kat depan dengan pilot. Pasal apa? Kita dah dapat report. Pasal member dah beritahu, Wahid, hang kalau naik flight ni, bila flight ni nak landing kat sini, hang kena pergi adjust dengan pilot, minta duduk sebelah pilot. Best wait, dia punya bila time landing tu memang best dia kata kan. Itulah bila kita bercerita, kawan-kawan siapa yang dulu ke depan lah. Mungkin abang cerita kat Lan kan, cerita kat Apik. Member gua cakap tu landing kat sini best lah. Betul. Siapa dulu dia dapat kan. Tapi masa tu tak macam sekarang. Dulu memang boleh. Kalau kita rapat dengan pilot tu, memang boleh lepas duduk depan. Macam naik ferry pergi Pangkor pula buat je. Senario punya betul-betul orang kata peak time kan. Tahun bila sebenarnya? 98, 99, 2000? Dia sepanjang tahun tu. Sepanjang tu. Tahun 90? Daripada kami muncul tu memang dah sampailah kami hilang. Hilang tu jangan sembang lagi. Kita nak tengok pasal mula-mula je peak tu. Maksudnya mula je episod Adik Rajin. Kemudian ada album. 98 pun Abang Ilya dengan Arwah dah keluar. Ganti dengan tapi dia ada tahu tak ganti dengan siapa? Tak tahu. Itu nak ganti dengan siapa bang? Pastilah cerita zaman saya. Dia ada zaman tu. Kau dengar elok zaman tu dia jadi masa tengah syok ni. Masa zaman Ilya Arwah dengan Arwah ada lagi. Zaman tu syok. Pasal kita baru starting. Dengan album jual menarikkan apa semua. Tapi dia punya bila ada masalah dalaman tu mula berlaku, 2 orang ni belah. Abang
Ya, dengan arwah Hamdan. Termasuklah dengan sarjan-sarjan ni sekali. Dengan Abang Samsul pun. Samsul dia dah memang. Awal dah keluar. Samsul dia bukan keluar tau. Dia tak nak masuk dalam grup. Pasal dia tak nak masuk dalam grup. Pasal dia tahu grup ni macam-macam. Nak melayan kepala macam-macam kepala. Kan? Pening kepala. Kita dengan abang adik kita pun kita nak ini kan pula orang lain kan. Dia dah nampak benda tu. Lepas tu dia datang solo. Macam kami memang datang berkumpulan. Dan Azli pun memang datang berkumpulan. Lam Pek solo kan. Jadi Samsul dah nampak. Bukan dia nampak yang tak elok. Mungkin dia nampak. Mungkin satu lagi pada abang mungkin lah. Minta maaf lah Samsul kau tengok ni kan. Mungkin lah Samsul nampak. Abang minta maaf sekali lagi minta maaf. Mungkin apa Samsul nampak. Kalau 5 orang RM10 dapat seorang RM2. Cutting lah. Dia punya cutting. Kalau aku seorang ekonomi gawat masa tu. Kalau aku seorang RM5 aku makan seorang. Betul. Ini kalau kata aku seorang pun RM5. Kalau kumpulan pun dia bagi RM5 dah RM1 seorang. Ini kita gentle ni cerita lah. Kita gentle ni cerita lah kan. Risiko Samsul nak marah-marah lah. Kalau dia agak kelakar-kelakar lah. Tapi ini benda betul kan. Jadi dia dah nampak benda tu kan. Jadi dia memang dia tengkap. Dia boleh bersama dengan kami je. Samsul Pak Su minta maaf. Tak lagi sekali macam mana betul minta maaf je. Dia nampak ini jadi betul kan. Itu kita faham lah. Tapi dia akan contribute bila time diperlukan. Bang masuklah. Pasal dia pun pasal kami ni makan gaji. Kami kena bekerja. Kami ni bekerja untuk nak buat sitcom tu. Macam dia dia tak ambil makan gaji tu. Jadi bila dia masuk berlakon dalam sitcom, dia dapat bayaran lain. Macam tu keistimewaan dia pula. Kan? Jadi kami yang 5 orang ni, Abang, Ilya, Arwah Hamdan, Azli, Lam Pek, kami semua makan gaji. Ada EPF dik. Selepas ada EPF. Kau pun tak ada EPF sekarang kot. Ada EPF. Jangan masuk personal. Bila ada EPF, masa mula-mula kau tak nampak. Bila lama-lama selepas 25 tahun EPF kau, alhamdulillah. Lagau. So abang ada lagi 5 tahun nak keluar EPF. Kita boleh call siapa lah. Okey, dia cerita dia. Apa dia cerita kita tadi? Pasal apa? Abang Ilya dengan Abang Hamdan pun keluar. Asal konflik masa tu. Konflik masa tu. Dan diganti dengan Apik dan juga Apik dulu. Apik lepas satu album, selepas satu filem. Apik bersama dengan kami. Kan? Merasa satu album, merasa satu filem. Kemudian barulah Yasin masuk. Yasin masuk. Tapi Pik tu sama-sama inilah. Sama-sama Pik. Masa zaman Ijang Hamdan pun dia punya crowd dia pun sama. Album pun gila-gila lagu. Masa tu lagu paling meletup masa tu sebelum dan sesudah. Suara Abang Arwah Hamdan sangat sedap masa tu. Dengan Azli. Opening dia pun berdua kan. Suara dia pun betul kan. Jadi kemeriahan tu tetap sama. Kemudian cuma cara bekerja je lain. Dengan apa perasaan abang masa sebab abang asalnya dari Pulan Serba Salah dengan Abang Ilya dengan Arwah masuk senario. Kemudian bila kira ni very close friend, orang yang bawa abang ke KL ni, tiba-tiba dia keluar masa tu, perasaan abang masa tu? Benda ni menarik. Ini yang abang tunggu-tunggu dalam podcast. Pasal dekat in person apa semua, dekat ini jangan tanya ni. Benda tu cakap berat lah bagi abang. Tapi apa yang diorang buat tu betul. Cuma apa yang dia buat tu adalah salah kita sendiri. Salah kita sendiri pasal benda kita tak jangka apa nak jadi hari ni. Dan apa yang diorang perjuangkan sampai diorang keluar tu, benda tu betul. Tapi abang tetap katakan itu salah kita sendiri. Sebab apa? Masa kita nak masuk itu hari, masa TV3 offer kita untuk jadi resident artist, kita seronok sangat. Kita seronok sangat. Sampai kita siap-siap kalau abang seronok sangat. Abang sampai kalau family abang berduit lah masa tu kan. Memang mak buat kenduri. Dapat kerja TV3. Kerja TV3 dik. TV3 dik. Time tu memang on top. On top. Sampai ada salah seorang sahabat cakap ni, wait, dengan jawatan yang kita dapat ni, dengan kerja kita dapat kat TV3 ni, korang kita kena belajar kat UiTM tu. Ayat dia mengingat ni. Siapa jangan tanya. Siapa jangan tanya. Aku nak tanya. Jangan tanya. Siapa jangan tanya.
bukan senang weh. Dengan gaji kita dapat ni, dengan jawatan kita ni, penolong penerbit dek. Bukan apa penolong penerbit. 3-4 ribu lah masa tu. Tak ada dek. Kalau 3-4 saya cuba. Bukan. Saya try je. Oh jangan. Masa tu 3-4 ribu abang rasa abang dah pakai MERS dah lepas tu. Tak sampai. Saya akan cuba lagi. Tapi dengan tu gaji pasal jawatan tu dengan posisi jawatan, lepas tu dengan kerja kat TV3, itu juga bukan senang weh. Kita nak dapat benda ni, harap kita punya belajar tak apa. Korang kena belajar, kena diploma, kena belajar kat UiTM baru kita boleh dapat. Benda ni. Meskom lah. Zaman tu budak Meskom UiTM confirm akan kerja TV3. Pasal praktikal dekat TV3. Kes ada rupa semua. Ya. Kalau tak esok sangat tak boleh. Pak tak juga. Pandai edit. Kena pandai edit. Benda tu. Biasa. Boleh bahan kita bahan. Caboy lah. Bahan. Jadi benda tu. Jadi bila dia abang nak kata, yalah kita masing-masing ada tanggungjawab kan. Diorang pun belah pun bersebab. Dan bukan kata kesalahan tu pada diorang, kesalahan pada syarikat pun sama. Tu. Kan? Walaupun sedih, yalah ahli asalan. Dia bukan sedih tu. Dia satu benda yang ibarat bunuh diri tu. Ibarat benda yang bunuh diri. Pasal apa? Macam aku ceritalah. Patah balik macam ceritanya tu tadi. Ni orang Melayu ni lah. Ahli berjaya pun lah. Kita tak nak benda tu. Tak nak orang cakap awak tak kenal budi lah. Adalah abang, kehidupan abang ni pula memang banyak makan budi orang. Kan abang daripada kecil abang tak susah dek, tapi abang menyusahkan orang. Bahaya kat tu. Abang daripada kecil saya nak elakkan menyusahkan orang. Abang tak pernah susah hidup abang, tapi abang menyusahkan orang. Pasal abang lahir keluarga abang masalah. Keluarga abang bermasalah kan. Mak bapak bercerai apa semua. Lepas tu abang dibela oleh opah. Opah bagi dekat mak saudara kongsi dengan bapak saudara, bela kat abang. Bukan ke menyusahkan orang, tapi hidup tak susah. Pasal anak yatim semua orang nak bela kan macam tu kan. Jadi sampai tahap bila bekerja macam ni pun dengan Ilya dan benda yang berlaku lah. Maknanya kita numpang rezeki orang ni. Bukan abang tak kenal rezeki Ilya dengan Hamdan tu, kenal rezeki mereka kan. Tapi ada part yang aku tak boleh nak ikut dan aku cakap tetap kata ini salah kita. Kan itu terserahlah pada kalau keluarga dia orang menonton benda ni, dia nak cakap Wahid ni tak itu dengan keputusan. Pasal abang ada tanggungjawab abang. Betul. Kalau aku ikut korang belah, kita tak tentu lagi. Pasal kita ni masuk, nama kita naik bukan atas kita saja. Kita kena ingat kita kerja satu tim, satu pasukan. Macam korang ni kita gegor. Betul. Bukannya korang berdua je kerja ni. Irfan kerja dia sendiri. Director siapa tadi yang keluar masuk kad Ajim, Maman, Ajim semua tu, diorang kerja diorang membantu kita, diorang mencantikkan lagi kerja kita. Betul. Itu belum bahagian promosi. Promosi lagi. Lepas tu belum lagi nak keluar modal untuk nak promosikan kita. Betul. Kan benda ni. Cuma bang, saya nak tanya, dalam tim senario kan, macam abang cakap kita dalam satu tim apa semua kan. Dalam senario sendiri lah, first batch ada abang, ada abang Lai Pek, ada abang Hamdan semua. Sebenarnya senario ni ada ketua kumpulan ke? Kita tak ada ketua kumpulan ni. Kapten tak ada. Kapla ke kapla kan. Kita tak ada kapla. Kapla kita orang sarjan ni lah. Sarjan saji ni. Dia yang sarjan ni yang pegang watak. Sarjan saji. Yang pegang watak sarjan yang design tu ke? Sarjan yang suruh berkawat tu ke? Oh, yang tinggi-tinggi. Sarjan tu. Dia aku tengok episode tu. Dia akan terima info daripada kami. Okay Jun, boleh tak kita buat? Kita buat macam ni. Itu sarjan ni akan confirmkan. Okey boleh. Tapi kau buat macam ni. Dia mencantik. Penyelaras lah. Dia mencantikkan lagi benda. Director second director lah. Kita makna ada dua director lah. Satu director untuk perform, satu lagi director untuk kamera. Masa kami kat situ lah. Dia macam tu. Betul. Jadi tapi lebih kepada kekeluargaan kot. Ada abang, ada adik. Memang itulah. Abang yang paling abang siapa? Mana rasa Ilya lah kot. Rasa paling tua Ilya. Selepas abang Ilya tu dah keluar Azli dengan Hamdan sini. Abang Azli lah. Yang paling adik sekali. Adik abang masa tu. Oh abang. Masa tu abang 20 lah maksudnya. Bila Yasin masuk, Yasin lah paling adik. Masa tu. Yang paling handsome abang. Hidung budak ipu dia. Cuba lagi. Han nak tu tak? Zat tu. Kau takkan. Zat tu.
Takkan tak apa. Kita budak Ipoh. Ipoh maksud dia? Ipoh. Betul. Bandar budak Ipoh. Ini pekan orang handsome. Makna siapa pun tetap budak handsome. Commercialize. Lagi satu, kena pula. Hang budak mana? Merah Kuping. Rapat Jaya. Kamu budak mana? Sengokam. Singarokam. Abang budak Singarokam. Memang kau satu kau orang handsome ni. Betul. Itu Masih bang, itu saya. Lepas ni saya ajak bang minum. Okey bang, kita Tak, balik. Abang risau ni. Abang risau dia pekat je buat ni. Korang ini kena keluar dulu tau. Okey, kita nak bincang pasal peak lah. Zaman paling meletup. Senario jadi fenomena. Jadi fenomena. Album, jangan cakap lah. Album, setiap tahun ada keluar album lah. Lagu tu dimainkan, jadi kaset apa semua. Banyak lah lagu-lagu hits. Senario, kau bayangkan artis pelawak masuk AJL. Tak pernah dibuat. Lagu Aku Kaya. Saya masih ingat tu dengan lagu, ada lagu dengan perempuan. Lagu apa ke dengan perempuan. Zapin musik. Bukan Zapin musik. Zapin SMS dengan masuk AJL. Dan filem macam mana senario boleh bermula masuk filem? Okey. Orang panggil layar perak. Layar perak. Ini filem ni pun orang kata 99 bang. 99 tak. Kalau ikutkan projek tu lagi awal selepas Ikom meletup filem album meletup masuklah bab filem. Dan bab filem ni pun antara punca perpecahan berlaku lah. Perpecahan berlaku jugalah. Orang ni boleh kongsi tak? Orang ni benda ni nak jadi macam ni. Orang ni macam ni. Yang director filem Aziz Osman cakap macam ni. Aziz Osman masa tu. Orang ni nak kata nak buat sendiri benda ni kan. Yelah, bila dulu kita tak ada nama, kita boleh ikut cakap orang. Bila kita dah ada nama, lupa diri tu lah. Naik kepala tu pun ada jugalah kan. Kan kita je ni kan. Pasal yelah kita buat benda tu kita berjaya kan. Jadi kita nak, jadi benda tu terus hold lah. Sepatutnya awal lagi dah ada filem. Masa Ilya dengan Hamdan dah ada dah filem. 97, 98 tu patut ada filem. Sepatut dah 97, 96, 97, 98 lah. Diorang keluar, abang dah lupa. Tapi filem pertama 99. Saya dah research lah. Okay. Makna 99 jadi apa Hamdan dengan Ilya keluar mungkin 97 hujung ataupun 98 lebih kurang lah. Patut masa tu dah ada filem dah. Tapi sebab terbantuk benda tu pasal ada masalah benda ni. Okey, orang ni cakap macam ni, orang ni macam ni. Ni orang ada pengalaman filem dia berkata macam ni. Ni orang tak ada pengalaman filem dengan pengalaman sitcom dia saja, dia kata macam ni. Dia terus hold benda tu. Stop terus. Tak ada cerita. Sampailah masuk Apik masuk. Apik masuk. Yasin. Apik menggantikan Ilya dengan Hamdan. Yasin tak masuk lagi. Tak masuk lagi. Yasin tak masuk lagi. Itu pun Apik masuk kan. Barulah ada filem tu. Filem pertama. Filem pertama. 99. Senario the movie. Kisah fanfare je. Ya. Itu je. Mula-mula dengan kakak pakai jaket macam hitam tu. Lepas tu fanfare-nya. Abang Azli dengan pen magicnya. Abang Samsul Garau pun berlakon masa tu. Dia berlakon jadi orang kaya tembak tu. Jadi pengalaman filem pertama masa tu. Pengalaman filem pertama masa abang tu. Punya dia yalah. Abang pun kami pun tak banyak job luar. Kami itu sebab first time itulah kami berlakon. Tapi abang ada juga berlakon filem dulu tu. Burung Besi. Masa tu belum jadi senario. Burung Besi. Burung Besi. Tapi yang tu abang berseorang kan? Masa tu abang Pak Yah. Masa tu sebelum tu kami belum masuk TV3. Jadi dipecah-pecahkan. Macam-macam. Makna Hamdan pergi buat sana. Ialah kebetulan abang dengan Pak Yah dapat offer berlakon filem. Rasa Hamdan pun ada satu filem lain lah. Tapi bukan Burung Besi lah. Tapi masa tu dia pun nak marketkan kami lah. Mana resident artis yang jaga resident artis, dia kembangkan kami. Jadi tak adalah yang buat selesa tu pasal kita dah berkenalan dengan technical crew apa semua. Itu je yang buat abang selesa untuk nak pergi berlakon filem. Tapi untuk nak berlakon filem betul memang suatu yang barulah pasal kita nak lead benda tu kan. Satu benda yang mencabar lah bagi abang nak berlakon. Tapi masa tu ada yang mudah, ada yang susah. Sebab apa? Zaman tu dia tak ada, bukan direct sound. Sekarang filem direct sound. Dan sekarang filem direct sound pula. Filem sekarang bukan saja direct sound, tapi kau nak buat berapa kali take kau buat lah. Jangan sampai dulu pakai. Dulu kita pakai filem. Kita pakai kena dubbing ke dulu? Ya. Itu yang susah. Itu yang aku cakap. Ada yang menarik dia, ada yang tak menarik dia. Benda tu kan. Yang menarik dia kita jadi disiplin.
Disiplin on the set maknanya apa yang kita buat tetap sama. Kita tak boleh first take, second take sampai bertetek apa kan. Dia tetap benda-benda yang sama kena buat. Pasal satu lagi, mulut memang kena buat betul-betul. Pasal kan kita, kalau kita tak, mulut kita tak bercakap dengan betul, kita tak tahu apa yang dubbing kan kita apa. Apa benda kau cakap lebih ni? Yang ada orang rakam. Mana dia orang rakam benda tu dia punya ni. Tapi tu kita nak jaga macam-macam ni. Nak jaga masa, nak jaga kodak tu yang penting, nak jaga filem tu. Pasal filem kalau terlebih filem kan membazir, makan bajet banyak kan macam-macam tu. Banyak dia punya kelebihan dan kekurangan dekat situ. Macam sekarang makna kau nak buat, tak buatilah. Aku buat lain lah. Semua digital lah sekarang. Digital. Makna dulu kalau masa rehearsal tu nak buat itulah. Tak, jangan kau pandai-pandai nak buat penambahan. Kalau penambahan tu tak jadi, mandi. Pernah kena maki dengan director? Pernah kena maki dengan director? Biasa. Dan kau bayangkan nak kontrol dekat dalam plane pun susah. Kau bayangkan dekat dalam set macam mana. Saya rasa kita mungkin lepas ni boleh tanya Abang Azim Osman macam mana nak kontrol Abang senario. Tapi yang paling pandai berlakon siapa dekat dalam ahli senario ni? Abang dia Pak Ya lah. Yang paling kayu abang lah. Ini daripada tadi semua. Tak macam kita bukan dunia abang. Watak abang pertama masa filem senario tu, The Movie tu sebagai apa? Sebagai inilah adik pada Azli. Adik pada Azli pekerja rumah hantu. Ya. Pekerja rumah hantu. Susah abang berlakon masa tu. Susah lah. Dia benda ni berlakon ni dia berpandu pada director tu. Kalau Abang Aziz memang power lah. Dia memang seorang director lah. Ya. Dia seorang director. Kan dia tak mengharapkan orang. Dia best director ni, dia best director bila dia create karakter. Dia membantu kita. Yalah, setengah orang pelakon profesional dia memang datang dengan dia punya kayak orang dah terserah pada dia. Tapi director yang ni dia akan jaga karakter orang ni. Jangan buat sini. Dia kata macam ni. Setengah tu director okey, kau buat je nanti ni. Dia setengah macam tu. Kalau the best director ni, dia sayang produk dia akan jaga. Kalau aku nak pergi ke sana je ayat dia. Kau jangan nak tukar-tukar dah. Aku nak ayat tu. Kau jangan. Antara arwah Ahmad Khalid pun macam tu lah. Ahmad Khalid abang pernah ikut filem dia apa bang? Lambuana. First filem. Betul. Berlakon kat Kuala. First filem arwah Ahmad Khalid. Lambuana. First filem. Yang di arahan dia. Dan Abang Haji Osman pula first filem komedi dia senario. Sebelum tu dia tak nak buat The Movie lah yang pertama tu lah. Senario The Movie tu. Lang Buana. Sebatang rokok lagi orang kaya. Saya pakai tu. Sebatang rokok lagi orang kaya. Abang banyak-banyak punya abang seronok. Yalah, yang lain pun seronok. Tapi pasal dia punya suasana dia tu lain, luar pada karakter kita, Lambuana. Pasal kita macam rupanya Azli tu anak sultan. Dia banyak dia punya kan. Dia banyak hint tau. Cerita Lambuana dia banyak hint lah sebenarnya. Abang Samsul garau buat dia masa tu. Ya. Kebanyakannya memang ada Abang Samsul garau. Ya. Itu kan kita boleh cerita lain pasal Lambuana ni. Ada satu benda menarik. Okey, filem ke filem, album ke album. Ini ada live concert bang. Dia pun dulu ada live concert. Kau bayangkan senario. Live concert dulu jenis macam mana? Saya dengar selalu live concert ni dekat Fun Fair. Macam tu lah. Dia dekat hall. Kat hall lah bang ada live in Singapore. Apa lagi? Live apa Brunei. Masa tu kira memang artis paling popular lah kat memang senario mendunia lah. Kumpulan lawak popular tu. Pasal kita tak ada kumpulan lawak macam tu lagi. Kita orang ni kami je masa tu. Kumpulan lawak memang ada macam Pimai-Pimai Tantu pun kumpulan lawak, tapi dia tak ada nak buat album. Ada pun mungkin satu dua lagu, tapi kami memang TV3 memang jual betul-betul. Amal Kasih memang jual betul-betul masa tu. TV3 kaya sebab mereka. Abang pernah dengar cakap ayat tu. Saya ulang balik. Abang pernah dengar ayat. Korang jangan macam tu, takut ke? Hampa nak tahu. Kau tak sebab korang TV3 tak tahu apa jadi lah. Tapi gila riak lah bunyi kan. Abang tetap cakap kita kerja ramai-ramai. Bukan kami je. Marketing punya orang pun ada buat kerja.